Apakah yang perlu kita lakukan untuk aktiviti pemanasan ruang perindukan sebelum ketibaan anak ayam DOC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama-sama untuk topik CO2 ya, untuk kompetensi 3, di mana sebelum ini saya ada menerangkan tentang kompetensi 1 dan kompetensi 2. Untuk kali ini, untuk kompetensi 3 iaitu berkenaan dengan lakukan aktiviti pemanasan ruang perindukan sebelum ketibaan anak ayam DOC ya. Apakah alat yang kita gunakan untuk pemanasan di ruang perindukan ya, iaitu alat pemanas. Apa yang dimaksudkan alat pemanas ini adalah ianya berfungsi untuk membekalkan haba kepada anak ayam. Yang kedua, ianya perlu dipasang terlebih dahulu selama beberapa jam sebelum ketibaan anak ayam ya. Ini memastikan suasana ataupun keadaan haba semasa di dalam perindukan ni ianya tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas, dan pengurus perlu memastikan suhu yang telah ditetapkan 35 ke 37 darjah Celsius ni perlu ada sebelum anak ayam sampai. Jadi alat pemanas ini perlu dipasang sebelum digunakan untuk sebelum memasukkan anak ayam ke dalam pengepung ya. Yang ketiga pula adalah suhu permulaan haruslah di antara 35 ke 37 darjah Celsius yang saya sebutkan tadi, dan ianya boleh dikurangkan 2.8 darjah Celsius mengikut setiap minggu. Jadi bila anak ayam yang awal ini perlulah di setting ataupun perlulah diselaraskan mengikut suhu yang telah ditetapkan di mana anak ayam ini adalah sangat sensitif kepada suhu semasa ya. Tak boleh terlalu sejuk, di mana anak ayam ini kita sedia maklum mempunyai bulu yang halus, dan ada anak ayam ni yang kekurangan bulu, itu menyebabkan dia kesejukan dan boleh membawa kepada kematian. Kita tengok pada minggu kedua suhu haruslah di antara 28 hingga 30 darjah Celsius, itu di mana kebiasaannya adalah suhu yang normal tetapi mengikut keadaan musim semasa kita lah. Itu yang pentingnya kita menggunakan alat termometer untuk menyukat ataupun untuk kepastian tentang suhu semasa ya. Jadi alat pemanas perlu dipasang terus menerus pada minggu pertama. Jenis alat pemanas yang saya senaraikan ni ada 3, iaitu mentol, hover dan juga blower heater. Anda boleh tengok contoh-contoh alat yang kita gunakan ni mentol kebiasaannya kita akan pakailah. Kebiasaannya saya lebih suka menggunakan mentol sekiranya dia pun boleh dilaraskan mengikut kuantiti mentol tersebut, atau kita menggunakan mentol mengikut watt yang tertentu ya. Untuk pengepung kebanyakannya kita menggunakan mentol lah. Boleh digunakan hover juga. Bagi saya mentol adalah satu alternatif penjimatan yang bagus lah untuk peternak awal di mana kosnya tidak begitu mahal dan hanya menggunakan arus elektrik arus elektrik ni kita boleh jimat juga sekiranya kita menggunakan alat-alat untuk menyelaraskan suhu ataupun menyelaraskan arus elektrik ada caranya, dan kena belajar yang lain tu. Jadi yang gambar rajah yang kedua adalah hover hover ni dia menggunakan gas. Alatnya juga tidaklah begitu murah tapi tahan. Untuk kebarangkalian ataupun keseimbangan haba ni dia lebih baik.
untuk peternakan yang besar, saya mencadangkan guna hover, kan? Usahawan-usahawan yang menggunakan reban yang besar, seperti ayam daging punya reban, ayam penelur dan sebagainya. Cuma kos pada gas. Jadi hover ni juga boleh diselaraskan, dia punya suhu, kita nak suhu macam mana, walaupun bergantunglah, kebanyakannya reban-reban yang dipakai sekiranya suhu tu telah mencecah pada yang suhu yang telah ditetapkan, kita boleh tutup je lah, mentol dan hover, begitu juga dengan heater blower, heater blower ni bila disebut pasal blower ni, dia angin panas, seperti aircon lah. Sekiranya pernah kita drive ataupun merasai kereta Korea, dia ada untuk sejuk dan untuk panas. Jadi kalau kita nak panas, kita pusing je, jadi suhu tu akan tinggi, dia panas lah. Jadi angin panas tu kita rasa, kan? Biasa di Korea dia ada beberapa musim, kan? Jadi diperlukan untuk kereta Korea ni. Kalau di Malaysia saya tak pastilah untuk kereta Malaysia ni, kan. Okey, itulah ketiga-tiganya alat yang kita pakai. Okay, seterusnya kita pergi kepada penyelarasan suhu, Okey, kaedah melaras alat pemanas perindukan, Ketinggian alat pemanas setinggi 4 kaki digantung di tengah-tengah bulatan pengepung. Ini kita fokus kepada hover lah, dan mentol ni biasa kita bawah sikit daripada melaraskan alat pemanas seperti hover ni. Dia ada sikit beza lah, sebab hover ni agak panas juga, dan kita takut terlalu panas pun bahaya lah. Okey, seterusnya pelarasan pemanasan digunakan untuk meninggikan atau merendahkan suhu haba dari alat pemanas. Pelarasan yang macam saya sebut tadi. Yang seterusnya, pelaras alat pemanas berfungsi sebagai membesarkan atau mengecilkan gas yang dikeluarkan sebagai sumber pembakaran. Okey, minta maaf lah kalau bunyi bising-bising sikit, sebab sekarang ni di Lembau hujan, jadi bilik saya ni saya ada letak plastik kat atas untuk tidak tempias, jadi dia agak bunyi sikit lah. Saya harap tidak mengganggu lah. Sekiranya ada mengganggu, boleh komen-komen lah untuk ditambah baik video seterusnya lah. Okey, yang seterusnya adalah penggunaan termometer diperlukan untuk mengetahui bacaan suhu dalam pengepung. Ini diperlukan bukan dalam pengepung saja, dalam reban tu kita perlu cek suhu menggunakan termometer. Okey, penjelasan suhu yang lain pula adalah suhu yang sesuai dapat dilihat daripada perangai atau pertaburan anak ayam dalam ruang perindukan. Okey, ini kita tengok tingkah laku anak ayam tersebut, sama ada dia panas, sejuk. Cuba kita tengok kelompok ayam tersebut. Sekiranya ayam itu berada dalam satu kelompok yang rapat-rapat, ini memandangkan dia kesejukan. Sekiranya dia agak duduk di tepi-tepi pengepung, dengan satu-satu, dengan kepak-kepak dia tu rasa biasalah orang panas, dia bukan nak kata menggelumpur, dia macam panas. Kalau kita ni panas, kita buka baju, macam itulah ayam ni. Konsep dia sama. Kita tengok, itu pentingnya. Bila kita tengok, kita kena bijak untuk memikirkan sesuatu logik atau tidak. Jangan terlalu lurus sangat. Kalau lurus sangat, apa ni orang nak study kan. Tengok ayam ni, sifat dia, orang kata ayam ni lebih kurang macam kita lah. Kalau kita panas, kita buka baju. Kalau ayam ni dia bulu dia ada kepak-kepak dia, nak bagi dia sejuk, kan. Okey, unsur haba dipasang 24 jam berterusan pada minggu yang pertama. Okey, minggu pertama tu adalah minggu yang sangat perlu dijaga dengan baik, anak ayam ni. Jadi dia dalam minggu pertama tu alat pemanas ni perlu dipasang lah setiap 24 jam, kan. Macam mentol, bergantung. Bagi saya dia bergantung pada reban juga, dan suhu mengikut musim semasa. Kadang-kadang musim terlalu panas kan, panas, takut panas pula
pusat tempat perindukan kita kan. Jadi kita tutup lah. Jadi kita, bagi saya dia lebih kepada teori ni lebih kepada suhu yang biasa sebenarnya tapi mengikut kebijaksanaan kita, sebab sekiranya suhu semasa kita dah lebih kurang mencecah, lebih kurang suhu yang telah ditetapkan tadi, kita bolehlah tutup alat pemanas untuk penjimatan. Bagi usahawan itu adalah sangat penting. Okey. Sekiranya keadaan terlalu panas, alat pemanas boleh dipadamkan atau kepanasan dikurangkan. Dia ada tempat laras dia kan. Boleh laras lah mengikut suhu dia. Okey, jangka suhu pada minggu pertama ialah 35 ke 37 darjah Celsius. Okey, minggu kedua hawa hanya dinyalakan pada waktu malam. Walaupun waktu malam kita perlu sukat juga suhu dia. Jangan terlalu panas, jangan terlalu sejuk. Ikut apa yang telah ditetapkan. Okay, sekarang ni saya tunjukkan jadual satu iaitu suhu perindukan, di mana mengikut umur suhu sekian-sekian, umur ke 3 hari dia sekian-sekian, umur yang ke 6 hari sekian-sekian, sampai ke minggu 27 daripada 27 hari lah, pada umur 27 hari. Maksudnya 27 hari 7, 14, 21, 28 lebih kurang dalam 7, 21, lebih kurang sebulan lah kan. Ini normal untuk ayam pedaging dan ayam penelur yang peringkat permulaan ataupun peringkat perindukan. Anda boleh tengok rujukan-rujukan yang kita rujuk ini orang-orang yang expert lah yang kita rujuk bukan kita buat sendiri. Maksudnya kita rujuk pada rujukan-rujukan yang telah dikaji oleh orang-orang yang telah membuat kajian. Okey, sampai di sini saja untuk K3 CO2. Jadi kita jumpa ke next K4 K4 lah untuk akan datang insya-Allah. Sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun komen-komen yang sekiranya saya ada tersilap ke apa ke, boleh komen di bawah lah untuk kita untuk orang kata perbetulkan untuk bagi manfaat kepada orang yang menyaksikan video ini. Jadi kita jumpa pada next time insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.